Hello, Assalamualaikum. Syukur kehadrat ilahi kerana dengan limpah kurnianya dapat kami melakukan pembintangan ini. Kami dari kumpulan Wadu Bishu akan membentangkan tentang tajuk kami iaitu Maqasid Syariah dalam Sains dan Teknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Mazni. Saya akan bercakap mengenai definisi dan sumber syariah. Okey, apakah maksud syariah dari segi bahasa? Dari segi bahasa, dia daripada perkataan bahasa Arab iaitu syarak. Syarak yang bermaksud sumber air, cara atau jalan yang lurus mengikut Al-Quran dan Al-Sunnah. Okey. Syarak dari segi istilah pula ialah hukum atau peraturan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia daripada akidah, ibadah, akhlak, muamalat dan susunan dari pelbagai kehidupan manusia demi merealisasikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sumber yang kita dapat mencari untuk syariah ini, sumber syariah maksud saya, iaitu Al-Quran, Al-Sunnah, ijma' ulama' ataupun dipanggil ahli ulama' dan qiyas. Poin kedua yang saya ingin menerangkan mengenai keistimewaan syariah. Okey, keistimewaan syariah. Keistimewaan dia mempunyai 4 jenis, iaitu bersifat syumul, lengkap dan sempurna. Yang kedua, sepadu dan seimbang. Yang ketiga, tetap dan anjal. Yang keempat, ideal dan realistik. Apakah yang boleh berkait dengan 4 keistimewaan ini? Okey, kita mulakan dengan keistimewaan syariah yang bersifat syumul. Apakah yang boleh dikaitkan dengan bersifat syumul? Okey, syariah mengatur semua urusan hidup, merangkumi semua bidang, sama ada urusan manusia dengan Tuhan, urusan manusia dengan manusia, ataupun urusan manusia dengan makhluk-makhluk lain. Bila meneliti Al-Quran dan Al-Sunnah, akan ditemui ayat-ayat yang menerangkan tentang akidah, ibadah, akhlak serta hukum hakam yang pelbagai bidang. Okey, sebagai contohnya, ayat Al-Quran menyuruh kita bertanya kepada yang mengetahui tentang sesuatu. Sebagai contohnya, kita dapat melihat melalui Al-Hadis. Banyak hadis kita dapat melihat yang sesuai daripada kata-kata Rasulullah. Itu yang apa ayat Al-Quran menyuruh kita. Kita dapat merujuk melalui ahli-ahli ulama'. Okey, seterusnya, terdapat undang-undang demi menjaga hubungan sesama manusia. Sekiranya tiada undang-undang, kemungkinan akan berlakunya kerosakan di atas muka bumi ini. Oleh itu, di dalam Al-Quran ataupun undang-undang negara juga ada untuk menjaga hubungan sesama manusia. Seterusnya, ayat menerangkan tentang hudud, qisas dan takzir. Kita dapat mendalam mengenai 3 ayat-ayat menerangkan hudud, kisah dan takzir. Okey, seterusnya keistimewaan syariah dari segi sepadu dan seimbang. Okey, Islam adalah satu-satunya sistem hidup yang sempurna. Setiap bahagian tersebut mempunyai kaitan dan saling berkaitan di antara satu sama lain. Okey, sebagai contohnya, dalam Islam, golongan kaya dan miskin adalah sama. Tiada beza. Yang membezakan antara golongan kaya dan miskin adalah
sifat takwa. Yang kedua, dalam bab perkahwinan, dalam bab kahwin, demi menjaga kesucian, Islam mengharuskan umatnya berkahwin tidak kira kaya ataupun miskin. Yang ketiga, peredaran bulan dan bintang sepadu dan seimbang. Jika tidak berlakunya peredaran bulan dan bintang yang seimbang, maka tidak mustahil akan menyebabkan berlakunya pertembungan. Keistimewaan syarak yang ketiga adalah tetap dan anjal. Apa maksud tetap? Tetap bermaksud tidak berubah dan tidak bertukar ganti. Tidak kira meskipun masa, keadaan masyarakat dan tempat tinggal mereka berubah. Yang kedua, apa maksud anjal? Anjal bermaksud satu istilah ekonomi yang bermaksud mudah berubah menjadi bertambah ataupun berkurang mengikut perubahan harga. Maksud sifat anjal pada syariah pula ialah keupayaan mengikuti perubahan tempat, masa dan perbezaan suasana yang dialami oleh penganutnya yang berbagai bangsa, budaya dan cita rasa. Sebagai contohnya, sentuhan lelaki dan perempuan semasa haji. Yang kedua, sembahyang ketika sakit. Dia dapat mengurangkan sekiranya orang mengalami penyakit, dia dapat memudahkan pesakit untuk solat. Okey, seterusnya keistimewaan syariah dari segi idea dan realistik. Idea bermaksud yang sempurna dan unggul. Kesempurnaan adalah ciri yang paling menyelah pada syariat Islam kerana ia adalah ciptaan yang maha sempurna Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contohnya, Islam mewajibkan solat 5 waktu sebagai garisan minimum yang mesti dilepasi oleh semua orang. Ditambah dengan solat sunat mengikut keupayaan masing-masing. Orang cacat tidak boleh dibandingkan dengan orang yang sempurna. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safia Nadia binti Muhammad Zuli. Saya akan menerangkan tentang definisi dan prinsip matlamat syariat Islam, iaitu maqasid syariah. Pertama sekali, saya akan terangkan tentang apa itu prinsip matlamat syariat Islam. Maqasid syariah ialah satu disiplin ilmu yang menerbitkan satu kaedah umum, menjelaskan kaedah-kaedah qawaid fiqhiyah atau kaedah yang digariskan dalam ilmu usul fiqh yang berkaitan dengan nas-nas syarak yang sesuai untuk kita aplikasikan sepanjang zaman. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang definisi maqasid dan syariah. Yang pertama ialah definisi bagi maqasid. Maqasid merupakan kata jamak kepada maqasad, iaitu kata terbitan kepada kata kerja qasada, yaqsidu, qasd, maqsad. Terdapat 4 makna bagi qasd, iaitu yang pertama, mendatangi sesuatu dan menghala ke arahnya. Yang kedua, lurus dan tidak bengkok. Yang ketiga, adil, pertengahan dan tidak melampau. Dan yang terakhir sekali ialah memecahkan atau pecahan. Seterusnya ialah definisi bagi syariah. Dari sudut bahasa, syariah bermaksud agama, jalan dan manhaj. Dan dari sudut istilah pula, syariah bermaksud perkara yang merangkumi hukum-hukum Allah terhadap seluruh perbuatan manusia sama ada berbentuk halal atau haram, sunat atau makruh. Ia disampaikan melalui rasulnya yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis serta dalil-dalil pecahan seperti Al-Qiyas serta dalil-dalil yang lain. Seterusnya, saya akan menerangkan definisi maqasid syariah menurut beberapa orang tokoh serta menurut sains dan teknologi. Menurut sains dan teknologi, maqasid syariah merupakan semua isu yang berlaku dan terhasil daripada perkembangan ilmu sains dan teknologi. Apabila melibatkan kepenggunaannya dalam kehidupan manusia, maka ianya mestilah dinilai berdasarkan kepada tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh syariah untuk direalisasikan bagi kemaslahatan manusia yang melibatkan isu-isu yang berkaitan. Seterusnya, menurut Dr. Wahbah Zuhaili, menurut beliau,
Maqasid syariah sebagai makna dan matlamat yang dapat diperhatikan di sebalik setiap atau kebanyakan hukum syarak. Dengan erti kata lain, ianya merupakan objektif syariah dan rahsia yang mana Allah SWT letakkan pada setiap hukum yang terdapat dalam syariah. Seterusnya, menurut Imam Al-Ghazali, maqasid syariah sebagai objektif dalam kehidupan manusia. Ianya mencakupi 5 perkara, iaitu yang pertama, menjaga agama, menjaga nyawa, menjaga akal, menjaga keturunan dan menjaga harta benda. Dalam 5 perkara tersebut, terkandungnya maslahah dan mafsadah, iaitu pengabaian terhadapnya. Yang terakhir sekali ialah menurut Ahmad Al-Raisuni. Menurut Ahmad Al-Raisuni, maqasid syariah merupakan tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh syariah untuk direalisasikan bagi kemaslahatan manusia. Yang keempat, saya akan terangkan tentang pembahagian maqasid syariah. Maqasid syariah terbagi kepada 3, iaitu yang pertama maqasid daruriyat, yang kedua maqasid hajiyat dan yang terakhir sekali ialah maqasid tahsiniyat. Para ulama telah membahagikan maqasid syariah ini kepada beberapa bahagian berasaskan ijtihad mereka melalui penelitian yang dalam terhadap dalil-dalil syarak. Bahagian yang pertama ialah maqasid daruriyat. Maqasid daruriyat merupakan perkara yang menjadi keperluan manusia dan menjadi asas kepada kehidupan manusia. Jika perkara ini tidak dipenuhi, maka kehidupan manusia akan menuju kehancuran. Antara keperluan asas tersebut ialah agama, nyawa, akal, keturunan dan harta. Perkara-perkara ini telah menjadi objektif syarak dalam menentukan keseluruhan persyariatan umum. Bahagian yang kedua ialah maqasid hajiyat. Maqasid hajiyat merupakan keperluan manusia yang menjadikan kehidupan mereka berjalan dengan lebih mudah dan lancar. Ketiadaannya akan menyebabkan manusia menjalani kehidupan dengan penuh kesukaran dan huru-hara. Antara contoh-contoh maqasid hajiyat ialah keharusan jual beli, sewaan, pinjaman serta keringanan melakukan ibadat ketika sakit atau musafir. Akhir sekali ialah maqasid tahsiniyat. Maqasid tahsiniyat merupakan keperluan sampingan dan pelengkap yang menjadikan kehidupan manusia lebih kemas dan selesa. Keperluan jenis ini berada di tahap yang paling rendah dan kehilangannya tidaklah menyusahkan kehidupan manusia, tetapi ianya akan menyebabkan kehidupan manusia itu menjadi lebih suram, hambar dan tidak ceria. Antara contoh-contoh maqasid tahsiniyat ialah keharusan memakai pakaian yang pelbagai corak dan warna, keharusan menggunakan kenderaan mewah serta keharusan menggunakan gelaran-gelaran yang baik. Saya akan menerangkan tentang poin yang kelima, iaitu maqasid syariah dalam sains dan teknologi. Dalam maqasid daruriyat terdapat 5 poin, iaitu menjaga agama, menjaga nyawa, menjaga akal, menjaga keturunan dan menjaga harta. Menjaga agama merupakan tujuan pertama dan utama dalam syariat Islam. Agama adalah diutamakan berbanding yang lain. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ali Imran ayat ke-19, Inna dina indallahil Islam wa makhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum wa ma yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Yang bermaksud, sesungguhnya agama yang diredai di sisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka. Kerana kedengkian yang ada di antara mereka, barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangatlah cepat hisabnya. Justru apa-apa jua isu yang melibatkan sains dan teknologi yang berkaitan dengan perihal memelihara agama hendaklah diutamakan. Contohnya dalam segi isu vaksin COVID-19, penggunaan plasma darah haiwan dalam produk makanan dan lain-lain lagi. Contoh lain pula adalah seperti Sayyidina Abu Bakar
yang bertindak memerangi golongan murtad dengan menghukum bunuh demi menjaga agama Islam. Hukum menjaga Islam hukum menjaga agama Islam adalah wajib. Kita diharuskan untuk mempelajari ilmu seperti ilmu astronomi, dan kita diharamkan untuk mengikuti dan mempelajari ataupun meyakini ilmu astrologi seperti mempercayai zodiak. Yang kedua adalah menjaga nyawa. Tujuan kedua dalam syariah Islam ialah memelihara nyawa. Apa-apa jua isu melibatkan nyawa manusia adalah menjadi tujuan pensyariatan Islam. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nisa ayat yang ke-29, Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradi minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Yang bermaksud, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Dalam Islam, melarang kita sebagai umatnya membunuh diri, kecuali membunuh musuh dalam peperangan serta mencederakan orang lain tanpa sengaja. Islam telah menetapkan hukum qisas kepada kesalahan membunuh dan mencederakan orang lain dengan sengaja. Justru itu, apa-apa jua isu melibatkan sains dan teknologi yang berkait dengan memelihara perihal nyawa manusia hendaklah diutamakan. Antara senjata yang diharuskan dan dapat kita gunakan adalah seperti pistol, dan senjata yang haram digunakan adalah bom nuklear, kerana bom nuklear dapat mencederakan terlalu ramai orang dan ianya sangat berisiko. Seterusnya pula adalah menjaga akal. Tujuan ketiga dalam syariat Islam ialah memelihara akal. Apa-apa jua isu yang melibatkan akal manusia adalah menjadi tujuan pensyariatan Islam. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Maidah ayat 90, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wa ansabu wa azlamu rijsum man amali syayatin fajtanibu la'allakum tuflihun. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Manusia sangat berbeza dengan ciptaan makhluk lain adalah disebabkan kurnia akalnya. Jadi, dengan akal manusia dapat membezakan mana yang baik dan mana yang buruk. Seterusnya, Islam melarang umatnya melakukan perkara yang memudaratkan akal fikiran seperti meminum arak, menghisap dadah, mengambil atau menyuntik sebarang benda yang boleh merosakkan akal. Oleh yang demikian, bagi menjaga perkara ini, Islam telah mengenakan hukuman rawatan 80 kali sebatan bagi kesalahan meminum arak. Seterusnya, pengambilan arak ini menyebabkan seseorang akan menjadi mabuk. Dengan itu, masalah akan berlaku. Dalam konteks menjaga akal, kita harus mencipta dan menggunakan teknologi seperti itu, dan kita haram mengambil sesuatu yang menghayalkan seperti pil kuda.
Tujuan keempat di dalam syariat Islam ialah memelihara keturunan. Apa-apa jua isu yang melibatkan keturunan manusia adalah menjadi tujuan pensyariatan Islam. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Isra ayat 32, Bismillahirrahmanirrahim, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila, yang bermaksud, dan janganlah kamu menghampiri zina. Sesungguhnya zina itu adalah satu perbuatan yang keji dan satu jalan yang jahat yang membawa kerosakan. Justru apa-apa isu yang melibatkan sains dan teknologi yang berkaitan dengan memelihara maruah dan keturunan manusia hendaklah diutamakan. Contohnya, persenyawaan benih manusia yang menggunakan kecanggihan ilmu sains teknologi yang melibatkan individu yang tidak mempunyai ikatan sah atau sebaliknya. Ini bermaksud kita bagi pasangan yang tidak sukar untuk mendapat anak, mereka boleh melakukan IVF. Tapi perkara ini adalah haram dilakukan kepada ibu tumpangan, iaitu apabila benih suami dimasukkan ke dalam rahim seorang perempuan yang bukan isterinya. Tujuan kelima dalam syariat Islam ialah memelihara harta. Harta ialah sesuatu yang bermanfaat dan diperoleh dengan cara pertukaran di antara dua individu untuk memenuhi keinginan mereka. Harta perlu dimiliki dengan cara yang halal, berdasarkan firman Allah SWT dalam surah Maidah ayat 38. Bismillahirrahmanirrahim. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa bima kasaba nakalaman manallah wallahu azizun hakim, yang bermaksud, adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Justru apa-apa isu melibatkan sains dan teknologi dan berkaitan dengan memelihara perihal harta manusia hendaklah diutamakan. Contohnya menggunakan kecanggihan teknologi untuk mencuri dan mengambil harta orang lain secara zalim atau tidak sah seperti skamer dan sebagainya adalah haram. Menjaga harta adalah harus apabila kita dengan cara kita menggunakan duit kertas dan kita diharamkan untuk melabur di dalam Bitcoin. Sekarang saya akan menerangkan tentang aplikasi maqasid syariah dalam Islam dan teknologi. Dari segi dalam perubatan, mesti memastikan rawatan yang diberikan adalah selari dengan prinsip syariah. Kedua, memberi rawatan dengan tujuan supaya manusia ini boleh kembali semula melakukan ibadat seperti biasa. Ketiga, tidak boleh diberikan rawatan yang boleh membinasakan kerana ia bercanggah dengan maqasid syariah, iaitu menjaga nyawa. Keempat, dalam mewajibkan memelihara keturunan, jika semua kaedah dilaksanakan gagal, maka jalan akhir ialah melakukan tabung uji. Syarat melakukan bayi tabung uji adalah benih tersebut adalah dari suami dan isteri yang sah, tidak boleh yang dimiliki oleh orang lain. Maqasid dalam farmasi pula adalah salah satu aspek maqasid. Maqasid ialah menjaga akal. Islam melarang daripada mengambil ubat-ubatan yang boleh menghalang kewarasan berfikir. Tetapi Islam tidak menolak sepenuhnya ubat-ubatan yang ada yang
Dia menggunakan penggunaan dadah dalam kadar yang tertentu untuk merawat pesakit. Seterusnya, penggunaan dadah di dalam bidang perubatan perlu mendapat kebenaran daripada pihak berkuasa. Walau bagaimanapun, penggunaan, penanaman, penjualan atau membeli dadah adalah haram sebab ia boleh memudaratkan, dan kerana itu hukuman yang dikenakan kepada penjual dan pengedar dadah adalah sangat berat. Seterusnya, makasih dalam bidang bioteknologi. Terdapat beberapa penghasilan demi menjaga 5 makasih syariah seperti menjaga agama dan keturunan. Contohnya, pengenalan diri melalui ujian DNA perlu dilakukan untuk mengetahui status sesuatu mayat, adakah dia adalah Islam ataupun bukan. Rawatan genetik bagi ujian mengesan penyakit keturunan lebih awal, juga ujian darah ke atas pasangan yang ingin berkahwin bagi menentukan sama ada mereka merupakan bangsa pembawa penyakit keturunan ataupun tidak. Seterusnya, ia merupakan kepakaran saintis yang dapat memelihara keturunan, dan ujian DNA tadi juga boleh menentukan kesahtarafan sesuatu anak daripada hasil perkahwinan. Kesemua ini demi menjaga keturunan dan harta. Anak yang tidak sah taraf tidak boleh menerima harta pusaka ayahnya kecuali ibunya. Akhir kalam, naik delma pergi ke kota. Jangan lupa beli alpukat. Demikian pembentangan kita. Semoga bisa bermanfaat. Kemarin datang seorang tamu. Tamu itu seorang penari. Pulanglah ke rumah, membawa ilmu, jadikan untuk membangun negeri. Itu sahaja pembentangan daripada kami bertiga. Sekian, terima kasih dan Assalamualaikum.